الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد سيد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Sambungi pengajian kita minggu sekali. Walaupun giliran saya sebulan sekali, tapi terasa pengabaru pula. Derah masa. Malam Rabu pula, sini pula malam ni. Derah masa tak. Tapi kita tak ada berubah. Tak ada berubah maknanya kalau sah duk motong kebun menambah sokmo ibadat dengan tuan duklah tuluh bagi tak berubah. Tak masyarakat pun dimaki. Oleh kerana itu marilah sama-sama kita mengingati bahawa hari demi hari itu cepat berjalan ni. Sabit tu kata wal asr, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khus. Sebut kata manusia tu rugi. Illal ladzina amanu, mereka yakni manusia yang beriman dengan Allah. Orang ni tak rugi. Bila beriman tak rugi. So yang kedua, wa amilus solihat, boleh beramal dengan amal yang soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, senantiasa berpesan dengan kebenaran. Sepaning malam ni ada seminggu kali. Acu boleh. Biar ada setiap hari kita tu duk peringatan bagi diri kita. Tak daripada orang tak semaya Jumaat ke semaya Jumaat. Orang boleh semaya Jumaat dah ada sunat qabliyah dak ba'diyah. Orang semaya sunat ba'diyah qabliyah ada pula gapo iktikaf. Iktikaf dah ada zikir, wirid, doa dan sebagainya. Ada istiqamah baca Quran. Istiqamah surah dak suratul mulk, dak suratul rahman, suratul fatah kata gitu. Suratul waqiah, Nabi tak tinggal belakang. Ada perubahan dalam hidup kita. Dan yang keempat, orang tak ugi kata Allah wa tawasau bis sabr, berpesan dengan kesabaran. Dak hari-hari kalau kita tak sabar, apa mana sabar? Dak ulama Melayu kita di petani
Soba tu bahasa Arab, bahasa Jawi kita panggil dak makna lain-lain. Iaitu bait 3. Soba atas maksiat, soba atas ibadat, dan soba di atas kesakitan. Panggil soba atas balo. Kalau soba atas balo orang panggil gapo? Bahasa Melayu panggil ok. Ok. Ok sikit sakit awak reno. Soba. Kalau soba dalam atas ibadat, orang panggil gapo ibadat? Kalau malah ibadat segen nak mari sejik, lah ni musim hujan. Takut kaki makan di air, malah kena terlipa basah. Kalau kita soba atas ibadat kacau lawe, orang panggil apa? Kacau sikit ialah dah tebang sikit segar setara manuk, malas setara manuk. Kalau hijau agama Allah, kita kena tebang, kena kacau. Dan soba atas kejahatan ataupun soba atas maksiat, bahasa Melayu panggil patih sikit ialah dah tu soba lah tu, patih maksiat, lawe atas malah kebajikan panggil kacau. Tu panggil soba. Tak pada cakap pe Melayu tu bait 3. Soba atas ibadat, kacau tebang. Soba atas maksiat, patih. Soba atas kesakitan, atas bala petaka, iaitu ok. Ataupun menehek ok. Habis itu. Kalau gitu kita masuk dalam kitab kita supaya tak sibuki masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif Syekh Daud bin Abdullah rahimahullahu ta'ala anhu, katanya, dan aku namakan terjemah ini. Apa terjemah ini? Yakni terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Bicara apa? Ma'mum masbuk dan ma'mum muafiq. Kalau kita tak reti keadaan di kita masbuk muafiq, ada kalau jatuh semaya kita tak sah. Apa mai tak sah dah sakut apa? Dah. Kita tanya. Nak boleh semaya mudah ke payah? Payah. Nak boleh jemaah ke payah lagi. Lepas tu nak boleh sah tu ke payah. 3 tangga kita kena lawan. Satu lawan dengan malah semaya. Aceh wi rajin. Walaupun maya sore rumah asal kau semaya. Bo boleh semaya nak buat ke mana, dia di istiqamah semaya di masjid cukup 5 waktu. Abu dunia kita boleh bagi masa, abu akhirat apa kita tak boleh bagi. Kita buat boleh pula dah. Boleh zuhur masjid, maghrib masjid, apa ni? Asar masjid, maghrib masjid, isya masjid, subuh masjid. Kama dia bila semaya masjid dengan berjemaah dah. Kita nak juga kelebihan makmum. Bimbing takut bila mai sore sah bagi jadi makmum tak sah. Kerana kita tak kenal keadaan masbuk muafiq. Masbuk muafiq. Baik. Kalau gitu Syekh Daud dia terjemah dengan bahasa Melayu supaya kita mudah reti. Katanya, an-nahjatul mardiyatu fi uzri taqallufil ma'mumi anil imami salasata arkanin tawilatan. Telah berkata sahibul manzumah Syekh Azizi radhiyallahu anhu. Syekh sini
kalau mari radhiyallahu anhu nu orang murtabat dak sahabat dah tabi'in nu murtabat dah baik. Kata Syekh Azizi gimana? Syi'ta talil ladzi syar'an uzir hatta lahu salasu kanirtufir. Tu kalau Syekh dah dia kata syi'ta talil ladzi syar'an uzir hatta lahu salasu kanirtufir. Telah berkata syarihnya, artinya jika berkehendaki he orang yang menutup, ya orang menutup kita ni geti menutup. Apa mana menutup? Benda tak tahu nak wi tahu, benda tak geti nak wi mengerti, tu menutup. Menutup tu hanya mari sini bagi mengetahui, yakni bagi ilmu. Kita duk tutup nak tahu ilmu yang kita tak tahu. Kalau gitu sifat bagi mengetahui itu. Yang atau sifat bagi orang yang menutup bagi nak tahu tu yang lobo iyo orang atas pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan. Kita nak tahu benar lebih lagi yang kita tak tahu. Di hari ini banyak manusia tak suka ambil tahu benar ia tak tahu, dan tak suka melebihi atas benar ia tahu. Ngaji banyak mekeno semaya yak tadika tu mengaji yak tadika siapa ponok 4-5 tahun 4 dah tu. Ya suka kata cukup dah. Cuba kita start mutu hari satu hak gi ponok baba mak mok mawi tu. Pio duk ngaji ponok yo. Tak ada udak-udak. Anu ba pratom. Sanawi tak ada. Habis tok-tok guru saja. Fok apa-apa aja duk ngaji. Ngaji apa mereka tidak. Ngaji apa mereka tidak. Ani apa yang apa? Ada bagi orang tutup nak tahu yang lobo iyo orang sani atas pengetahuan yang lebih daripadanya. Ya lobo atas ilmu ni. Orang hok alis ngoti, getis ngoti, ya tak cukup atas ilmu dia ngaji. Orang terasa kata alis cukup dah 7 tahun. Boleh PhD, boleh apa nama? Boleh doktor di padai dah. Cukup dah. Orang ni bermakna jahil lagi dia. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada batasnya. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada sakate. Ngaji pun nak perlu tak habis. Tak habis. Habis kata mek daripada buaya. Ilal mahdi. Apa ni? Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buaya hingga ke leha. Tu ngaji siapa situ? Tak habis masa mengaji. Kalau dia terasa kata mengaji banyak, cukup dah. Jawab orang ni tipu seteh lu dah. Tapi saya dah kata, maka kata syarah saat ni tak bagi orang yang tak menutup, bagi mengetahui sifat bagi orang itu yang lobo ia orang atas pengetahuan yang lebih daripadanya. Tak daripada mana? Akan dobitnya. Yakni peta, dobit dengan mana peta. Nak tahu lebih lagi. Supaya apa? Banyak lagi benar-benar kita duk semaya yang kita tak mencukupi dengan hak-hak semaya. Walaupun kita kerti syarat semaya, rukun semaya, sunat aba'ah semaya, sunat hai'ah semaya, tapi kesulitan untuk nak hasil
Dak hasil apa? Hasil kelazatan dalam semaya. Kerana semaya ni kalau hasil semati, saya nak berhenti. Supaya kita tengok tokek ataupun ecang duk beki tayar, apa ni duk tapung tayar. Saya pergi tengok masa saya gitu kata tayar di Rumah Batu Tani. Rumah Batu lah. Rumah Merah, Rumah Batu Pak Segi. Tak me suka Rumah Batu. Rumah Merah Tani di Lubuk tu. Tayar lori, tayar kereta kuda besar. Kita tengok wasa lemah bagi kita nak tokek tukar isi dalai tu. Wasa lemah tengok. Tapi bagi orang minat teteh bah tu baik. Teteh bah masuk berkeruk aduh. Mudah yang balik pula Allah. Kita pergi akik Allah berat naik. Pas saya tengok dalam klik pula, orang kaki tak ada sebelah ni. Pakai kaki pelong. Hijau tapung tayar lori. Cokeh tu baik bah tu baik. Weh orang tu boh lain. Hebat. Kaki tak ada sebelah. Tapi bila dia minat, dia buat hijau dengan cuma. Lepas tu mudah dalam hijau Lepas tu tanya dia, sedap dah hijau senopti je lah tu. Amo sedap hijau ni. Masa saya. Lepas kita tengok sengelah kita kata, dimakai orang. Kalulah sampai ke lazat dalam suatu hijau dia saya nak tinggal. Semaya pun dimakai. Bila ke lazat semaya ada pada di seorang Allah bila ya rokok, nak pakai rokok wasa saya boleh rokok tu Bila ya sujud, nak pakai sujud wasa saya nak pakai sujud tu Pak kita ada dak situ ketika rokok, kau kita terasa tu pak nak pakai lalu dah. Nak dia ni nak jual lemu pula. Nak nyedong pula. Lah ni musim nyedong. Jangan nak widang dengan musim. Tapi musim nyedong tak sedap apa musim dia tak. Musim dia boleh bila duit. Musim nyedong beri duit. Mana kau semua, mana kau baju, mana kau pegalo. Beri duit. Baik. Itu mana kelazatan. Artinya yakni arti tobek. Orang yang menutup bagi pengetahuan yang lobo ia orang atas pengetahuan yang lebih daripadanya. Gapo maknanya? Pada menghafazkan dia akan dobek, akan peta dengan jazam. Apa makna jazam? Yakni dengan pegenge dak yang putus tu jazam. Sini awak kat sini. Tak. Dengan pegenge dengan jazam yang putus bagi orang yang muwafiq. Yakni orang muwafiq pada kata muwafiq tu makmum yang muwafiq bagi imamnya. Apa makna muwafiq? Yakni makna muwafaqah. Maka kita ngerti kata kita nak hukum kata kita tu makmum muwafiq tak kecek lagi masbuk, kecek bak muwafiq ipeh dulu. Makmum muwafiq ialah makmum yang muwafaqah serta imam. Bila mana? Bila dikira. Bila kita kira imam Allahu akbar, ambil ditakbir kira siapa rokok. Dah bila selesai Fatihah nak turun rokok, kira tu bila dak muwafaqah dak dengan kira imam. Apa mana muwafaqah? Kira-kira hak muwafaqah luluh baca Fatihah imam atau luluh baca Fatihah makmum serta imam. Sekira kali kita baca Fatihah, dia habis Fatihah dengan kira imam, maka hukum makmum tu muwafiq. Kalau kita nak suka diri kita, aku takbir ni pertengahan Fatihah imam, bermakna tak sempat bagi makmum nak baca Fatihah selesai dengan qiyam imam, maka makmum dihukum masbuk. Ni ada saya dengar dari klik, tapi ngajar sosial lah tak imam. Orang tanya ya ustaz, okey ustaz dak doktor dah. Bila imam baca Fatihah, kita baca cara kita.
Lepas tu imam rokok, kita tak sudah pergi Fatihah. Nak ke mana ustaz? Ayat tak mai perak rokok le. Ting Fatihah. Pertam imam le. Siap. Ya tak ada bahar dak masbuk muafid dak ting le. Do cepot tak imanan an Fatihah siang dang merkap lamat maurib isya subuh ya kata. Imam an Fatihah dang makmum metang ale Fatihah kepang Fatihah kong imam rokok makmum rokok dah le. Tu pada mazhab demo boleh. Mazhab Syafi'i kita tak boleh. Tu pun mazhab demo kata boleh sekira makmum tu perhati baca Fatihah imam. Tu nanti. Sebab pada masalah semaya Jumaat ketika khatib baca khutbah bagi orang ni ada imam Jumaat wajib kena dengar setiap rukun khutbah. Baca khutbah rukun pertama tak apa nun doa muslimin muslimat ni. Tepat nak keliru. Apa? Biar tok khatib baca Allahumma fil lil muslimin wal muslimat. Orang gi amin derah siapa kau tak ada nak dengar kelima hak tok khatib pula bisik. Allah jenis yang maha. Allahumma fil lil muslimin. Orang amin amin. Kita tak ada nak dengar doa tok khatib doa tu. Abang lupuk untuk bokek ulama hukum haram kita pergi suara dengan amin ketika khatib doa. Kerana menyebab bagi kita tak dengar hukum khutbah. Boleh nak amin kau dia? Amin. Amin. We yang lupuk. Lingo kita dengar suara khatib baca doa ketika masalah lain tak apa ya dia. Masa tu tepat itu nak akak tak. Tengok lama tu tak sunat akak dak dia. Tapi paling comel nak akak tak ada apa kerana doa akak. Nak amin. Kau tak apa. Amin. Amin. Linga boleh dengar. Bima takut nak lupa doa tu. Bisik tu dah. Ni pun supaya tu pada mazhab demo sungguh bila imam baca jihir bagi makmum tak mesti baca Fatihah mada Fatihah imam. Adapun pada mazhab Syafi'i kita tak boleh. Tak, walaupun imam mada jika makmum muafiq wajib sempurna Fatihah. Dan kata sempurna dibenar uzur. Bagi uzur syar'i. Syarat bagi uzur kepada makmum muafiq boleh tak ketinggalan serta imam tu 3 rukun yang panjang. Baik. Kalau itu pada syarat ada pada syarat yang uzurkan dia kan makmum yang muafiq tu ketinggalan daripada imamnya imam semaya tu hingga 3 rukun yang panjang. Tak dibenar bercerai dengan imam 3 rukun yang panjang. Diuzurkan dia itu yakni dikira uzur tu oleh syarak tu. Baik. Iaitu yang dikehendaki. Tak. Yang dikehendaki rukun yang 3 itu mana rukun yang 3? Rukun 3 rukun panjang tu. Tak. Iaitu rokok dan sujud. Dua ni ya. Kita nak ngerti dalam semaya kita dalam rokok sujud dan pada rokok sujud ia ada lagi iktidal dan duduk antara dua sujud. Kita ngerti dua ni ada dah hal ni. Cukup dah. Harga mahal dah tu. Padahal ngerti dah ngalama-lama lupa. Ingat klik mula. Kita ketil semaya kita lain ada rukun apa ni dekat cek ni rukun fi'li. Kie rokok iktidal sujud duduk antara dua sujud duduk baca tasyahud akhir dan duduk salam. Boleh panggil kat situ. Baik. Dalam katanya benar ketinggalan imam daripada ketinggalan makmum daripada imam tu 3 rukun yang panjang. Bila sebut 3 rukun panjang kita kena reti rukun pendek dulu. Rukun panduk dalam semaya yakni rukun fi'li 2 tepat. 1
Iktidah. Apa mana iktidah? Bakit daripada rokok kepada kiri. Bakit daripada rokok kepada kiri, orang panggil iktidal. Maka hak ni orang panggil rukun pendek. Tak bila masuk dalam rukun panjang. Yang kedua, duduk antara dua sujud. Bermakna sujud pertama, bakit sebelum nak sujud yang kedua, ya wajib kena duduk. Panggil duduk antara dua sujud. Maka duduk antara sujud ni rukun pendek. Setara mana pendek dia? Iktidal dengan duduk antara sujud. Jangan kita sami Allahu liman hamidah, diri betul-betul iktidal tu. Jangan siapa kata luluh baca Fatihah. Kalau kita gidi siapa luluh baca Fatihah, batas mai. Karena rukun pendek. Setengah kata sekadar Fatihah. Kalau lebih pada baca Fatihah, lebih pada tu berdiri, batas mai. Dia makin duduk antara sujud. Benar kau ada doa tu. Rabbi fili warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Turun sujud. Pada tu. Jangan we kata dok, hengok luluh baca Fatihah tu setengah makruh ya di situ. Tapi lebih daripada Fatihah, batas mai. Lagi pula are sebab tak erti dia tu. Nah, karena rukun tu rukun pendek. Malaikat semaya yang khusus baginya seperti semaya tasbih. Hak tu tak apa. Hak tu dibenar. Semaya sunat tasbih. Kita ada zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar tu. Itu tak apa. Nah, istisna bagi dia. Baik. Bila kita kerti dua rukun yang pendek, kalau gitu, saat ni kata diuzur oleh syarak. Yakni diizin oleh syarak ketinggalan imam. Makmum ditinggal oleh imam 3 rukun yang panjang. Bagi makmum mana? Makmum muafiq. Maka rukun yang panjang situ apa? Rokok dan sujud. Dua ni. Rokok dan sujud. Maka tiada dikira-kirakan daripada rukun yang ketiga tu. Kita makan jawab. Gapo dia? Rukun yang pendek. Rukun pendek tak kira. Yakni rukun pendek tu iktidal dan duduk antara dua sujud. Iktidal dan duduk antara sujud dua-dua ni panggil rukun pendek. Tak masuk dalam bilangan kata rukun panjang. Kita reti lagu ni. Bila kita mari imam tu sudah qiyam nak takbiratul ihram. Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar. Maka ketika tu hukum bagi kita makmum. Makmum nyera ke kena tu. Makmum muafiq. Bila hukum makmum muafiq, baca doa iftitah kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhalan siapa siapa ni wa ana minal muslimin. Jangan buat tukar tu. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal yang tukar situ. Wa ma ana minal musyrikin. Yang wak muslimin. Wa ma ana minal muslimin. Dan bukan aku orang muslimin. Siap. Yang tukar tu ada tengok tukar tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang ni tukar tu. Wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Coba ribung ni. Aku bukan orang Islam, aku orang musyrikin. Yang waktu tukar kadang-kadang dia pergi ngalaju. Ya tukar boleh. Sabit tu dari semaya kena tadabbur. Kena perhati bacaan kita.
takut gitu tukar ya. Ya banyak. Ya tukar benar ni kita sore dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan tahu. Kalau tukar baca tak apa sebab tak email baca sudah jadah kita surah Yasin sabar. Makmum tegah boleh. Subhanallah. Tak email tiang bukti. Pusing lek. Kadang-kadang surah sabih tukar dengan duha belana. Mula sabih suk di fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis aku pandu. Ya tukar boleh. Bukan kita keleng kerana kelancaran kita. Lepas tu tak ada tadabbur. Perhati bacaan kita. Lagi pula tak ada tafahum. Tak perhati makna-makna bacaan. Kalau kita tadabbur tafahum, tak celiru, tak jadi bertukar. Nah, baik. Baca cara sunat, auzubillah baca Fatihah email, bila email selesai baca Fatihah, kita sambung Fatihah kita. Ketika sambung tu emailnya cepat, kitanya lama. Email rokok habis lagi. Rokok email tak ada apa. Sedang gaduh kita. Cepat dia kita. Baru duk Maliki yaumiddin. Tu email sami Allahu liman hamidah. Baru bila satu rukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Email rokok roh. Ihdina sira ime bakit duk antara dua sujud. Bila apa rukun? Dua. Dua rukun ya. Bila dua. Ime duk antara sujud tak bila. Karena duduk antara sujud tu rukun pendek. Ime tu sujud yang kedua. Bila ime tu sujud yang kedua, kita baru duk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Duk di waladdah ime bakit pada sujud. Bawa ime bakit sujud. Sebelum ime naik kepada kia, kita dah turun rokok. Dan tak maknina rokok kita sebelum ime kia. Maknanya sebelum ime masuk rukun yang keempat. Maka semaya kita sah. Dan bila rakaat. Dia tu makmum muafiq. Kita rokok. Tidak ime baca Fatihah dia. Rakaat yang kedua. Kita sujud, bakit sujud, kita duduk antara sujud, kita sujud yang kedua. Bawa kita bangun sujud yang kedua, pergi kepada kia. Pertengahan dapat dia email tu ataupun akhir-akhir habis dapat dia email tu. Email pergi rokok, maka jawab makmum hak muafiq tadi kalih daripada keadaan muafiq jadi masbuk. Pakai rokok lalu dah. Tak payah baca Fatihah. Malaikat kita suka tedeh Fatihah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imagi rokok, kita turun rokok selalu dah. Merah. Tak kira cepat kita lulus baca kita kan email. Kira golek Fatihah lama no. Ayah kira situ. Bukan kira dicepat email. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya email wasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak email kan? Ya kira golek. Golek lama mana diri baca Fatihah kira golek. Yang kira cepat, yang kira lambat. Kira golek. Golek dia baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Golek dia baca. Tak silap saya duduk di 40 detik. 40 wik. Lebih kurang 45 sekitar tu. Tah. Cuba cecek tengok. Kita baca Fatihah, kita Fatih di jarum gerak. Duduk di sekitar tu. Paling kita bangun, duduk pertengahan situ. Paling kira kata, email duk nak naik kira rakaat yang kedua, kita baru sipir rokok, memang tak ada dah. Kita nak ukur makmum muafiq kita. Sebab nak boleh turun sujud, bakit sujud keluar nak bangun pula tu. Bawa molek email rokok. Masbuk dah lagi tu. Turun.
Kita reti sini makmum muafiq bukan muafiq setiap 4 rakaat semaya jika bukan 3 rakaat semaya jika maghrib, bukan 2 rakaat semaya jika subuh. Bukan muafiq masbuk ada setiap rakaat. Ada kalau rakaat pertama muafiq, rakaat yang kedua masbuk, rakaat yang ketiga muafiq pula, rakaat yang keempat masbuk. Ada kalau muafiq setiap rakaat. Tu duk pada dak antara orang cara baca Fatihah makmum dan imam. Habis itu. Dah. Dan kehendak orang muafiq itu mereka yang mendapat akan mereka daripada qiyam imamnya. Kira kata tak dikehendaki kata seorang itu muafiq, kira-kira dapat dia daripada qiyam imam. Dapat cara mana? Masuk sifat yang dapat membaca Fatihah, yakni luluh baca Fatihah dengan baca orang pertengah. Tu. Maka sini saya buat kajian patut tengok ulama dia ada sekitar 45 titik. Bukan minit. Ke minit siap. Kakak seje 45 minit. Fatihah pasal mana seje. Patu Fatihah tu setengah-setengah orang tak tahu ya kata. Baru saya dengar dah mujur ya. Enggak apa. Bagi diri baca Fatihah ya ada tok maknina. Atau maknina apa? Muallaq antara ayat. Ngerti muallaq? Yang putus tu bukan tok maknina, maaf. Muallaq. Bagaimana? Kita baca Fatihah. Lebih lagi dok. Bayar sajadah. Malai maaf. Kita ngatuk. Surah panjang. Bangun rakaat kedua tu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyigo. Jaga baca Ar-Rahman. Panggil muallaq Fatihah putus. Bila putus wajib kena baca Fatihah semula. Tengok tak tahu banyak jaga. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil lagu tu wajib kena kembali baca semula Fatihah dia. Karena butuh muallaq. Setengah kita tahu tu. Pada matanya kalau nguat dengan batuk butuh tak? Maliki yaumiddin. Nguat. Nguat. Tahu yang bersorok lah. Nguat. Tak tahu siapa muka. Nganggo je. Nguat. Dibenar. Nguat dengan batuk dimaaf. Tak kira muallaq. Yang ni tak butuh muallaq Fatihah. Batuk lah. Mana? Bukan usaha kita. Hak kata putus orang lalai dengan orang jenera. Alik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Patut baca sedak dia dengar tak baca. Tak sugi. Maliki yaumiddin sama tak boleh. Kena mula Fatihah semula. Tu duk Fatihah kita tahu situ. Tengah ramai orang tak tahu situ. Tu bila tak tahu Fatihah pergi putus muallaq. Bila putus muallaq tak sah sama Fatihah. Malaikat wajib kena baca semula Fatihah. Patut awal Fatihah bagi mazhab Syafi'i kita kira di basmalah. Yang dia mula di hamdalah. Baliknya alhamdulillahirabbil alamin mula di alhamdulillah tak sah juga. Kena mula di bismillah semula. Sebab tu antara auzubillahi minasyaitonirrajim dengan kita nak baca bismillahirrahmanirrahim sunat kita tak maknina. Berhenti sekejap. Allahu akbar. Habis maya nak we kena comel dak kain syadah kita boleh tolak lebih jelas nyata lagi. Dak kita usali Allahu akbar sunat jatuh kepala dulu. Ya dah. Allahu akbar.
Qada mana? Subhanallah. Lepas tu bengah kepala, betul mata pak sujud, baca doa iftitah. Selesai doa iftitah, berhenti sekejap, qada subhanallah, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti sekejap, qada subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. So, waladdallin. Sengok nafas. Salah kita berhenti dah tu. Amin. Ni dah. Ime waladdallin. Makmum selalu dah. Amin. Ime tahu dan sengok nafas. We berhenti sekejap. Ime tak sengok lepas. Tak comel. Baru selesai amin, makmum nak baca Fatihah. Awal di bismillah atau auzubillah saning. Sunat sekejap dulu. Berhenti. Qada subhanallah. Amin. Qada subhanallah bagi makmum. Baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Tu hak comel sekali. Dah. Semaya ni kita semua tu orang nak pergi mengadak timur pakai apa? Pakai seni abak depan raja apa kali belajar. Pusing kok tu, pusing kok tu. Kayak tangan cah. Ada seni lagi. Pak kita nak semua Tuhan ni, nak gaduh-gaduh, tak boleh. Dah tahu maknina ada yang tinggal. Ada kalau tahu maknina tu wajib, ada kalau tahu maknina tu sunat. Bila kita tinggal hak sunat, makruh. Bila kita tinggal wajib, batal. Ingat situ. Kadang-kadang kalau kita tak erti mana tahu maknina sunat wajib. Ngaji tak ada apa. Kita hari ni tak boleh tahu, esok boleh jadi tahu. Dan ngaji bis buah musalli je erti sendiri. Lepas tu kita amat tak ngaji dia ingat hak dulu, ya kau lupa ilmu ni, ya kau lupa. Kalau tak beringat dia lupa semua. Yang kita tengok dengan ilmu habis. Kita reti kata kira baca kira makmum serta imam kira-kira luluh baca Fatihah dengan baca orang pertengah. Apa makna orang pertengah? Iaitu kembali kepada huruf. Dah. Tiada diiktibarkan dengan baca dirinya. Jangan kira baca kita. Kira baca orang ramai. Rolek biasa orang baca duduk sini. 45 titik. Tah. 45 titik. Tu kira. Kira situ kita berdiri kira. Sampai tu kalau orang bisu, dia nak semaya, dia nak baca tak boleh. Dia berdiri kodat dulu tu. Tengok je. Tah. Kalau kita tak bisu, makro tengok je. Maya tengok je. 15 minit tak email ni maya ngorek. Kalau tak email sore lagi 10 minit. Tengok je kira. Duk kau nu tak email dah. Kau lama. Tak leh makro. Orang bisu tak apa. Kerana yang tengok tu kira lulu 45 detik. Ya rokok. Diri dia kira-kira lulu baca ayat Fatihah. Tu bagi orang bisu. Orang mata utak. Orang utak kira mana? Ada kalau apa orang mata buta yang lingo dengar boleh baca. Supaya dengan kita. Yang muka orang mata buta lingo dengar, mulut boleh baca, tak ada masalah. Habis itu dah. Dan tiada pula, yakni tiada iktibar pula dengan imamnya, yakni dengan baca imamnya. Tak kira kalau imam ni jenis lama, jenis derah, dia tak kira. Kira golek orang baca setara mana Fatihah. Kira tu. Golek duduk di 45 saat. Dari situ. Maka barang sesiapa mendapat akan dia, yakni akan imam, masa yang tersebut itu. Mana? Masa luluh baca Fatihah. Di dalam qiyam imamnya. Sama ada ia seorang, ia makmum dapat pada awal rakaat atau lain rakaatnya.
Wa imo kita di rakaat pertama, atau rakaat yang kedua, atau rakaat yang tiga, atau rakaat yang keempat sekalipun, maka hukum muafiq kalau dia luluh baca Fatihah kia serta kia imam. Seperti saya mari saat ni. Imam mari pak ya sujud. Bawa imam bakit sujud saya takbir. Maka hukum saya makmum muafiq. Saya mari imam sipai nak rakaat. Saya takbir Allahu Akbar, bawa saya nak turun rakaat. Imam iktidal. Mana selisih dengan imam. Semaya saya sorak sah. Tapi rakaat tak boleh. Karena saya tak masbuk, saya turun dah rakaat, tak ada dekat perut, turun rakaat. Tapi pergi selisih. Tak ada tak maknina rakaat saya serta rakaat imam. Maka rakaat tu tak dibilih. Semaya sah. Semaya biasanya tak sah. Kita masbuk. Mari takbir Allahu Akbar. Tak duk gaduh-gaduh baca sunat. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir. Imam rakaat dah. Imam sami Allahu liman hamidah. Kita baru nak turun rakaat. Jawab makmum sani batas semaya dia. Kalau kita kacau nak baca ke Fatihah, jawab kita kena niat mufaraqah. Keluar pada jadi makmum. Baca Fatihah kita. Hak tu tak apa. Ingat molek nah. Payah juga tu. Tapi kalau kefok itu tertib belakang dah ni. Cuma we peringatan gitulah. Habis. Maka dinamakan dia yakni orang yang dak luluh qiyam dia atau qiyam dia serta qiyam imam kira-kira luluh baca Fatihah. Tak kira rakaat pertama, rakaat yang kedua atau rakaat tiga, rakaat yang keempat sekalipun, bila setiap rakaat dia qiyam dia tu serta qiyam imam luluh baca Fatihah, maka orang tu dinamakan dia orang munafik. Orang munafik pula dah. Orang muafiq. Jadi orang muafiq. Bila hukum muafiq diuzurkan dia, yakni diuzur oleh syarak, dimaafkan dia baginya, bagi orang muafiq itu 3 rukun yang panjang. Kata 3 rukun yang panjang itu bila dak ketinggalannya daripada imamnya. Benar imam gidul ada kita 3 rukun. Mana 3 rukun panjang? Rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jangan imam naik kepada qiyam sebagai rukun yang keempat. Di mana 3 rukun masuk 4 alih dah. Maka jika selesai ia ada metu saudara, orang itu bahawa masuk imamnya, yakni imam dak bagi orang muafiq tu pada rukun yang keempat. Masalahnya kita muafiq. Baca Fatihah kita. Tengah duk baca tinggal imam sampai kata imam masuk rukun yang keempat. Mana? Iaitu membaca tasyahud akhir atau berdiri imam kepada qiyamnya. Ya dua tu rukun 4 tu. Tapi hok labo sini labo. Rakaat yang kedua nak naik rakaat yang 3. Hok ni tak apa panjang. Apa? Imam duduk baca tasyahud awal dulu. Lepas tasyahud awal bila rukun 4 rukun 3. Ya sekali duduk sujud tu. Ya tak naik rukun yang keempat lagi pada qiyam. Duk baca tasyahud. Tu sedap relax kamu. Direct. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini saya kalau ya tu. Ya tu. Makmum nak baca cara yang tak ada apa. Kenapa? Imam tak masuk rukun keempat tu rakaat tu tak main. Tapi nunggu ingat sini pula nu. Tasyahud takut tak dengan imam. Boleh baca tasyahud imam puak tu rakaat dia. Itu masalah lain pula. Takut nak beli masalah lain depan cara buat tu lah. Hak ni pada masalahnya dikira rukun yang keempat tu.
Takut nak semabur. Kalau bakit rukuk yang 3 mana sujud yang kedua, rakaat pertama bagi makmum muafiq sani. Sujud yang kedua ke selepas sujud yang kedua kira 3 rukuk. Jawabnya bila imam sujud yang kedua, bakit sujud yang kedua. Boleh lagi makmum muafiq tu nak sudah baca Fatihah dia kama dia rokok. Kira rakaat tu. Jangan wida imam naik kepada qiyam rakaat yang kedua, atau jangan wida imam bakit baca tasyahud rakaat yang keempat. Dan rakaat yang ketiga bagi semaya maghrib. Rakaat yang kedua bagi semaya subuh. Masalah. Maya subuh, rakaat pertama kita muafiq, rakaat yang kedua kita muafiq. Tapi kita dah ngalik, aku tak baca Fatihah. Siapa yang baca Fatihah? Kenapa? Karena Fatihah tu satu rukun daripada beberapa rukun semaya. Nah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak dikatakan semaya bagi orang tak bacakan Fatihah. Fatihah mana Fatihah? Daripada kitab iaitu alhamdulillah tu. Mek di basmalah suk di dhalin. 7 ayat pada mazhab Syafi'i kita. Maka kita baca. Bila baca kena beringat tu. Imam jangan wime dia pakai sujud yang kedua, gi duduk pah. Untuk nak baca tasyahud. Kita kena rokok sebelum imam pergi duduk baca tasyahud. Karena tu setah tu, masa setah sangat tu. Bakit pergi duduk pah. Bila pergi duduk dulu subhanallah, tamaknina duduk ring. Kita tak dua rokok lagi. Wajib makmum masbuk, makmum muafiq tu niat mufaraqah. Kalau gedah lagi nak wisuk dah sikit lin tak ada lagi. Dok waladh. Imam pergi duduk. Kita tak ada nak lin. Imam duduk dah, tamak ninah dah. Maka makmum tu kalau tak niat mufaraqah, batas maya dia. Bermaknanya kalau duduk imam pergi bakit duduk tasyahud, kita wajib. Berapa imam bakit selalu dah? Titah di hati, aku keluar jadi makmum. Atau aku keluar daripada ikut imam. Sudah. Lepas tu baca cara kita, semaya cara kita, keluar kita pada makmum. Beres. Iaitu yakni rukun yang keempat tu membaca tasyahud akhir, yakni tasyahud akhir bagi imam, dan berdiri imam kepada qiyamnya. Ada di situ. Bermaknanya jangan imam naik berdiri qiyam, bila imam berdiri betul prop masuk rukun yang keempat. Bagi makmum masbuk, makmum muafiq dah baca Fatihah, wajib dua pilihan. Satu, cepat baca selesai Fatihah, turun rakaat sebelum imam naik dia. Yang kedua, kalau duk baca Fatihah nak cepat tak boleh, wajib niat mufaraqah. Duk situ. Habis itulah. Dan tiada mengapa jika dan tiada mengapanya, tu domain tu. Jika telah mendulu akan dia imam duduk istirahat atau barang yang ia menyerupai, yang ia imam menyerupai rupa rukun sekalipun. Mana barang yang menyerupai imam seperti rukun tu? Iaitu duduk bagi tasyahud awal. Dua ni orang panggil tak dibilai rukun juga, tak dikira rukun keempat. Iaitu pertama duduk baca tasyahud awal. Bila imam bakir pada sujud, gi duduk rakaat yang kedua untuk baca
tasyahud awal, makmum masih lagi duduk berdiri. Makmum mana? Makmum muafiq tadi. Duduk berdiri baca Fatihah lagi. Maka tak ada masalah. Karena tak dikira rukun yang keempat dah. Sebab tasyahud awal tu sunat abad, bukan rukun. Atau barang yang menyerupai rukun. Duduk istirahat dulu. Duduk istirahat ni sunat. Mana duduk istirahat? Bakit sujud yang kedua rakaat pertama sebelum nak berdiri rakaat yang kedua. Maka sunat bagi orang semaya duduk istirahat. Bakit sujud pergi duduk rapat papai punggung. Atas telapak kaki kiri, berdiri anak jari kaki kanan ni. Duduk rupa ni. Ni panggil duduk tasyahud awal. Bila kita sujud yang kedua rakaat pertama, bakit sujud sujud yang kedua rakaat pertama, sunat kita duduk qada subhanallah, lepas tu tekan dua tapak tangan, bangun rakaat kedua. Sunat duduk tetap qada subhanallah. Tengok ke qada ni. Panggil duduk dak. Nak panggil duduk iaitu rapat atas papai punggung, atas tapak kaki kiri. Tu panggil duduk ni. Ni panggil duduk. Paling dia duduk kat ni. Bakit pada sujud duduk taruh ni, lepas tu bangun. Hak tu tak dapat pahala sunat istirahat. Sah dak maya? Sah. Ada masalah. Karena duduk istirahat sunat dak hai'ah. Gapo sunat hai'ah? Ulama buat perumpamaan semaya kita dengan manusia. Semaya dengan manusia. Maka syarat rukun. Syarat ni apa syarat? Ibarat. Kepala kepada badai. Syarat nak panggil manusia kena ada kepala. Tak ada kepala? Sampai kalau orang lalu tabatah tengok kereta belaga, klik oyak kita datang. Pak Mu, aku lalu kok bujuk ni orang belaga kereta lu. Cabut pala. Patut ke datang tak reti dah saya kedua tanya, "Pak hidup ke mati?" Ya nyogomo. Tentu cabut pala tanya boleh hidup ke mati. Matilah weh. Kalau dia memang orang tino yang ngok putih lah, comel, tua cek molek, pala rada ui kita nak tak? Lepas tu enak dok semaya tak ada cukup syarat. So maka rukun ibarat roh. Pala ada, tubuh badan cukup, roh tak ada. Ui kita nak tak? Bini kata ben nak bini nak. Lagi nak nikah. Pergi tengok banyak ni tersebut nikah dengan dia ni. Cucah mu. Tengok baik dia macam. Mulut yang nyala. Umur 14 tu. Mati baru sejak nikah. Biar nak. Roh tak ada. Kita tak sih. Di makan semaya syarat cukup, rukun tak mencukupi. Ibarat sebuah manusia tak ada roh. Sunah hai'ah ibarat kaki tangan. Kita semaya tak ada sempurna sunat abad. Sunat belum sunat abad. Seolah-olah kita hadiah manusia kepada Allah, hadiah semaya kepada Allah. Hal kada semaya cenderung iaitu kaki tak ada, tangan tak ada, mata tak ada, telinga tak ada, beluk. Ada ke bu? Mana tu hendak nak? Kalau hadiah raja bunuh kita. Dan yang keempat sunat hai'ah di dakwah perumpama sunat hai'ah dalam semaya iaitu bulu-bulu perhiasan. Bini kata nak bini tak enak orang nak kira dengan akak nak bujel lek jatuh. Kita tahu dah kan anak bubuh pala rambut sorak ada pala licing nak tak? Kamu nyawa lalu dah
tak mikir dah. Tambuh. Bala licin. Apa? Sudah. Di makin kita yate nak taruh misal okey. Ni nampak bekai kira. Tengok ngaji pondok dulu. Orang tak ada bau, tak ada cloud ni. Allah teh kelalawa, mi dah kelalawa. Mai lomo demo kata tubik bau, ko dua bisa buat yang go. Mun apa ho sikit si kata, ผู้ชายไม่มีหนวดเหมือนตำรวจไม่มีปืน Oh ya teh tak ada misa pun tak ada beda. Tak bekeng. Bulu-bulu tak ada yang ada bau. Oh lah sikit. Belah tuan nak pun bekeng dah kali tu. Waktu orang yang misa tak apa dah. Ngayang tak apa dah. Semaya pun supaya tu. Licin ngening tak ada sikit bok sunat-sunat. Wak wiado. Dah. Pacara nak wak wiado, kita mengaji sikit, tahu sikit kita buat. Tak tahu sikit kita buat. Bila kita istiqamah semua, insya-Allah sempurnalah sunat hai'ah kita. Yang nak istiqamah. Kalau mengaji malam ni malam sak tak buat saja. Lama-lama dia lupa. Sabit tu kata ulama mengaji mu'amma lama-lama sempurna sendiri. Dia hak mana tak tahu, mu tahu, mengerti, mu buat. Mengaji pula mu tahu, mengerti, mu buat. Tak lupa lama mana mu tak apa. Karena kita buat lagu tu semua istiqamah. Bis itu dah. Bis. Malam ni sejil bebel dah. Buku 7.40. Boleh ada urusan sikit lagi. Jadi betul le molek malam ni. Kalau tak ada urusan kita lajak siapa pukul 8 ke. Dah lama sekali. Tak murih dah. Murih kaya apa kita kena kok buti awak. Dah, tapi cuba boleh lama-lama sekali kita buat siapa pukul 8 sejel lebih pukul 7.50 lah ni ngorek awal. Dah. Esok pun awal juga. Lagi sikit lagi dah. 40 kita buti. Alhamdulillah, mana saat ni? Ada yaitu duduk istirahat atau barang yang ia ini menyerupai rupa rukun sekalipun. Mana? Iaitu duduk bagi tasyahud awal. Tasyahud awal ni sepengar rukun dah. Tapi sunat abad, maka tu tak bila rukun yang kepak. Kerana ia sunat bukan rukun. Bila rukun iaitu imam bangkit rakaat yang kedua gikir. Ataupun imam bangkit sujud yang kedua rakaat yang keempat gi duduk tasyahud akhir. Hak tu panggil rukun yang keempat. Kalau makmum tu baca Fatihah tak habis lagi, iaitu makmum muafiq, suruh pilih dua. Satu cepat Fatihah wisudah. Derokok sebelum imam masuk rukun yang keempat. Yang kedua kalau lah gak kata tak sudah juga, bagi makmum wajib niat mufaraqah. Bila maka rokok ia makmum muafiq. Rokok tu sebelum lagi imamnya ada yang imam semaya tu masuk pada rukun yang keempat. Bila makmum muafiq selesai baca Fatihah dia nak gi rokok, maka rokok dia tamaknina sebelum imam bangkit rukun yang keempat, iaitu masuk rukun yang keempat. Maka didapat, maka tu jawab. Yang maka dua poli tafsir dak po kuatut taklil. Ini jawab pada katanya dak bila makmum muafiq tu rakaat sebelum imam masuk rukun yang keempat, maka didapat akan rakaatnya, yakni rakaat makmum muafiq tu bila. Herak. Boleh. So. Sudah baca Fatihah tu rakaat sebelum imam masuk rukun yang keempat, makmum kira rakaat dulu. Makmum mana? Makmum muafiq. Maka dapat rakaat itu habis. Dan hendaklah ia, yakni wajiblah ia makmum muafiq mengerjakan atau mengerjakan aturan semaya dirinya. Dah nak kerja tu semaya diri. Rakaat tidak turun sujud, duk antara dua sujud yang kedua bakit kira rakaat yang kedua tu panggil atur diri.
Bukan kata borokok sudah. Tidak. Sujud kau lagi. Bakal masuk rakaat kedua lalu. Boleh tak? Tak boleh. Tinggal tertib. Bis itu. Ya dah? Dan jika masuklah imam makmum muafiq tu pada rukun yang keempat, kalaulah masalah sekira imam bagi makmum muafiq, makmum duk baca Fatihah tak den tu rakaat, imam gide rukun dak gi masuk rukun yang keempat. Tu jika awak masalah dah. Jika masuklah jika masuklah imamnya, yakni imam bagi makmum muafiq itu pada rukun yang keempat, seperti yang misal bahawa sampailah imam bagi muafiq, bagi makmum muafiq kepada qiyamnya yang membadai membaca Fatihah padanya pada qiyam. Kira-kira tu boleh baca Fatihah dah imam tu. Bayang ni tak makninah lah. Atau kepada duduk bagi membaca imam, bagi memadai imam membaca tasyahud akhir sekalipun. Itu misal. Dan jika adalah makmum yang muafiq yang tersebut itu belum lagi sempurna baca Fatihahnya, padahal imamnya, yakni imam bagi makmum muafiq masuk pada rukun yang keempatnya. Dia main hak tuluh ni. Naik turun dia tu. Tak apa. Artinya tak sengaja. Makmum dah baca Fatihah, imam masuk rukun keempat dah. Sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya di imam membaca Fatihah, atau duduk yang memadai imam membaca imam akan tasyahud akhir, maka makmum yang tersebut itu luputlah rakaatnya. Tiada boleh lagi makmum yang tersebut itu mengerjakan luput rakaat tu. Atau tak mengerjakan apa? Aturan semaya dirinya. Kerana sudah luput rakaatnya, maka disuruh pilih antara dua pekerjaan. Ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam padanya, maka ditinggalkan membaca Fatihah itu. Dan yakni ditinggalkan daripada mengerjakan aturan semaya dirinya kerana rakaatnya sudah luput, dan dapat akan imamnya, yakni diikut akan imamnya supaya jangan jadi batal semayanya itu. Biar makmum muafiq, sebab tiada diuzurkan lagi, dapat akan imamnya pada qiyamnya atau tasyahudnya, maka hendaklah kemadie daripada tak selama imamnya tambah serakaat lagi. Masalahnya bila makmum saat ni duk tengah sibuk baca Fatihah, makmum nak muafiq baca hengok imam masuk rakaat yang keempat, we pilih hak pertama, makmum tu berhenti Fatihah dia, pakat dia dengar imam baca rakaat kedua, maknanya rakaat tu tak dibilih. Bila imam wisalah sudah, makmum tambah serakaat lagi. Tak? Kita nak baca Fatihah, tengok baca imam puak naik rukun yang keempat. Tapi kalau kita kaca tu rakaat, mata maya kita. Malaikat kita mufarakah tak apa. Ni kita kaca baca puasa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam puak kia ataupun duduk baca tasyahud rukun yang keempat. Maka bagi makmum baca Fatihah saat ni, tinggal atur semaya turun duduk. Lepas tu bawa imam wisalah, bangun tambah rakaat saat ni. Tapi kalau imam tu kia rakaat kedua, makmum dah baca Fatihah, we pilih nak mufarakah tak apa, nak ikut imam saat ni. Mana tak tinggal Fatihah duduk dia tu imam, masuk rakaat lain, rakaat saat ni luput kita. Boleh juga lagu tu. Tak, supaya jangan jadi batal semayanya itu.
Tapi kalau kita email kita buat di rokok yang kepak, kita baru sipai nak rokok. Kacegi batas semaya lalu dah. Malaikat mufarakah, tak apa. Tapi kalau kita kacek duk diri, email naik pam, tak, kita tinggal apa dia? Ingat ikut rakaat tu. Rakaat ni kita tinggal. Bila email wisalah tambah rakaat hok upuk ni. Faham tak tu? Tak belik dah. Belik tak belik tak? Dak belik apa? Dak belik kau tak faham. Dak belik dah. Wak tak faham no ayat kali lagi. Kalau tak belik tak apa. Dah. Tak faham no ayat semula. Habis. Sebab apa boleh kata tak batal tu? Tiada diuzurkan lagi. Tak kira diuzur lah. Faham masyarakat tu? Teruk tu lalu. Kerana rakaatnya sudah luput. Nanti tambahlah. Dan dapat akan imamnya. Yakni dapat diikut akan imam pada rakaat yang lain. Supaya jangan jadi batas mayanya. Sebab tiada uzur. Tak lagi. Tak dapat akan imam pada qiyamnya atau tasyuknya, maka hendaklah ia maka hendaklah yakni wajiblah bagi makmum sakni kama dia daripada salam imamnya, yakni selepas imam salam tambah serakaat lagi, yakni rakaat lupa ni tambah selagilah. Dan ada kalanya ia makmum muafiq pilih pilih mana ia muafiq niat mufarakah dengan imamnya. Ni gapo ni? Ala nuskhatin dak mufaraqatin. Dak di atas nuskah pada mengatakan suruh niat mufarakah. Bila kita suka kata imam puak bakit sujud. Bakit sujud yang kedua, siapa nak kira rakaat yang kedua. Kita kata panggil Fatihah tak ada selesai. Niat mufarakah. Kalau tak niat mufarakah, duk bucu mana pun bawa imam puak. Naik kepada kia, kita niat selesai Fatihah. Utuh Fatihah tu ikut rakaat ni. Mana rakaat ni tak dapat. Kena bila rakaat lain. Dah. Tak belik dah. Habis. Maka tok kalau itu, yakni tok kalau makmum muafiq pilih mufarakah, kerjakan atak-atur semaya dirinya. Tengok rakaat tidak tengok cara kita. Maka memadalah rakaatnya, yakni rakaat makmum muafiq tadi. Hak niat mufarakah itu dibilihkan dia baginya bagi makmum muafiq. Bilih rakaat. Dan sonyo telah menyebut oleh Nazim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Nazimnya itu 8 masalah. 5 masalah tiada berlaku khilaf padanya di antara ulama mutaakhirin, dan 3 masalah berlaku khilaf padanya pada ulama mutaakhirin. Padanya pada khilafnya antara mereka itu ulama mutaakhirin. Wallahu a'lam. Sama semula dah. Kalau kacau gi panggil betul tes saya dah ni. Kalau gisuk golok siap ngah le. Bis itu nah. Ada gapo nak tanya tak? Wasa sikit. Baiklah kau dah ni tak. Baik. Tak boleh baca banyak malam ni ada jamu ah. Takut basi gula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma billahi nazalana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.